أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempermudahkan kita untuk sama-sama berada di rumahnya. Salat berjamaah maghrib dan kita duduk sekejap dalam perbincangan majlis ilmu. Sedikit sebanyak daripada ilmu Allah yang maha luas. Dan tuan-tuan, malam ini kita akan ambil secara ringkas tuan-tuan dengan surah yang saya pilih, surah Muhammad. Surah Muhammad bersempena dengan bulan yang kita sambut dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Muhammad muka surat 507. Kita baca tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah Muhammad muka surat 507. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. صدق الله العظيم. Surah Muhammad ayat pertama yang ketiga tuan-tuan. Simak rahmat Allah sekalian. Beberapa ayat yang kita baca tadi dalam surah Muhammad daripada ayat pertama. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Dan orang kafir yang menyekat daripada jalan Allah, maka sesatlah amalan mereka. Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Orang-orang yang beriman dan beramal salih. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haqqu min rabbihim, dan dia hak daripada Tuhan mereka. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan mereka dan perelokkan kehidupan mereka. Zalika bi anna alladhina kafaru taba'ul batil, dan itulah dia sebabnya orang-orang kafir itu mengikut jalan batil, dan orang wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim,
dan orang beriman mengikut jalan hak daripada Tuhan mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Begitulah Allah Subhanahu wa taala beri perbandingan kepada manusia. Sesimak rahmat Allah sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang saban tahun kita menyambutnya khususnya pada bulan Rabiul Awal. Dan sesimak rahmat Allah sekalian. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran disebut sebanyak 5 kali. 5 kali. 4 dengan nama Muhammad dan 1 nama Ahmad. Muhammad itu dalam surah ini, surah Muhammad, kemudian dalam surah Al-Fath, kemudian dalam surah Al-Ahzab, dan Ahmad itu dalam surah As-Saff, min ba'd ismuhu Ahmad. Nah, itu nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama Nabi Isa alaihissalam. Agak pelik juga tuan-tuan. Nama Rasulullah ada 5 kali, tapi nama Nabi Isa alaihissalam ada 25 kali. Kita kata kenapa pula nama Nabi Isa lebih banyak? Nah, dan tuan-tuan, sehingga Ustaz tengok satu perdebatan di luar negara lah, di antara orang Islam dengan orang Kristian. Mereka mengatakan bahawa kelebihan Nabi Isa ini ada dalam Quran. Itu kita akui lah. Dan bahkan kelebihannya ini lebih daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana namanya di dalam Al-Quran ada 25 kali. Maka kalau begitu kita tidak setuju. Kenapa? Kerana Rasulullah ini, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bukanlah Muhammad itu bapa kepada sesiapa, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup kepada segala nabi. Jadi makna itu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jelas. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan nama Nabi Isa 25 kali, lebih banyak? Maka ulama kaji bukan ini tuan-tuan. Al-Quran ini perkara yang perlu dikaji, dicek, disemak. Kalau Al-Quran itu sekadar untuk baca makna-makna saja, itu maka tuan-tuan itu mudah. Tetapi bila kita sebut kajian, maka dia perlu kepada satu usaha yang panjang, satu kefahaman yang jitu, sehingga boleh melahirkan kefahaman Al-Quran yang betul. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebut 5 kali, Isa 25 kali. Kata para ulama dalam hal ini, bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa, maka Allah akan gandakan ayat Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa anak Maryam, Isa anak Maryam. Maksudnya Isa itu anak orang, nama maknya Maryam. Itu bukan anak Tuhan. Kenapa tuan-tuan? Kerana memang mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, Yahudi kata Uzair anak Allah. Uzair ini satu orang ulama di kalangan Bani Israel lah, menghafaz Taurat, yang akhirnya mereka pelik selepas Nabi Musa mati lama dah, tiba-tiba bangkit satu orang yang menghafal Taurat. Dengan sebab menghafal itu, maka tak lagi tidak bukan ini, dia ini adalah anak Tuhan. Itu kata Yahudi. Kemudian kata pula Nasara, Nasara pula mengatakan bahawa Isa adalah anak Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolak, zalika qauluhum bi afwahihim, itu kata-kata daripada mulut mereka, yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, meniru-niru kata-kata orang kafir yang sebelum mereka. Jadi makna tuan-tuan, Allah ini tidak ada kaitan dengan anak pinak, mak ayah, keturunan, tak ada. Tidak ada kaitan semua itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan lam yalid
walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau baka beranak, ada anak semua ni kita, manusia, makhluk Allah. Kalau Allah, dia tidak ada kaitan perkara tersebut. Baik. Kalaulah dikaitkan bahawa Nabi Isa alaihissalam tu banyak kali disebut dalam Quran, maka dikaitkan kemuliaan, maka kita kata sama juga. Rasulullah SAW bahkan lebih banyak. Tadi kata 5 kali Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa 25 kali. Kenapa pula kata lebih banyak? Lebih banyak itu dengan gelarnya, tuan-tuan. Dengan gelar Nabi Muhammad SAW ini. Dan Rasulullah ini digelar banyak macam-macam. Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Ummi, Bashiran wa Nadhiran, Mubashiran, An-Nur dan lain-lain lah. Jadi tuan-tuan, yang digelar kepada Nabi Muhammad SAW itu banyak. Kalau dikumpulkan semua sekali itu puluhan kali Allah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari sudut banyak kali, banyak Rasulullah. Banyak Rasulullah. Bahkan tuan-tuan, bila Allah nak memanggil satu orang Rasul, mana-mana Rasul lah, maka Allah sebutkan ya wahai nama Rasul tersebut. Contoh, ya Isa, ya Musa, ya Zakaria, ya Yahya khudhil kitab biquwwah dan seterusnya. Maknanya Allah kata wahai, sebut nama Rasul sekian-sekian. Tapi tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sekali pun Allah sebut dengan namanya. Ini menunjukkan talattuf ataupun kemuliaan ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut itu, maka Allah SWT akan menyebut dengan gelarnya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Dia tak ada ya Muhammad macam Rasul-Rasul lain, tak. Ini menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lah tuan-tuan, kita sayang sangat kat isteri kita. Orang biasa sekarang ni panggil honey, gitu, kau main lagi dah. Yang tak panggil nama. Dia akan panggil dengan gelarnya. Sama Rasulullah SAW memanggil Siti Aisyah ya Humaira. Humaira itu gelaran kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian tuan-tuan, Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Itu semua kita ketahui lah. Baik, soalannya tuan-tuan, Nabi Isa diangkat ke langit ini matikah hidup? Dalam keadaan mati atau keadaan hidup? Maka jawapannya tuan-tuan, semua kita akan katalah bahawa diangkat itu dalam keadaan hidup. Tanyalah mufti mana, ulama mana sekali pun, dia akan kata diangkat dalam keadaan hidup. Cuba tuan-tuan perhatikan ayat ini. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa ni, ya Isa, ini Ustaz sebut tadi, ya Isa ini, inni mutawaffika, wahai Isa, aku matikan kamu, mutawaffika ni mumituka, aku matikan kamu, wa rafi'uka ilayya, dan aku angkat ke langit. Tadi kita kata bahawa Nabi Isa tidak mati. Allah nyebut di sini, aku matikan kamu baru angkat. Macam berlawan je tuan-tuan. Baik. Sesuatu rahmat Allah sekalian. Adalah tidak mungkin para ulama, majoriti ulama mengatakan Nabi Isa ni diangkat hidup. Tiba-tiba sengaja-ngajanya para ulama nak berlawan dengan ayat Allah. Ini tak masuk pada akal. Habis macam mana ayat ini kata inni mutawaffikan, aku matikan kamu baru aku angkat. Tuan-tuan dan saudara rahmat Allah sekalian. Maksud di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inni mumituka atau mutawaffika, aku matikan kamu, ini ada makna yang lain. Ada makna yang lain. Iaitu tuan-tuan, ayat Quran ini
Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu ayat, kebiasaannya dia akan ada kaitan dengan ayat lain. Biasalah gitu. Mungkin daripada juzuk 1 dia berkait juzuk 10. Juzuk 10 kait dengan juzuk 20. Juzuk 20 kait dengan juzuk 30. Itu biasa. Jarang-jarang sekali ayat Quran ini tak kait dengan mana-mana ayat. Dia satu-satunya ayat tersebut. Contoh ayat tentang dain, hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Bila kamu itu berhutang, maka adalah kamu tu menulis hutang tersebut. Maka ayat tu hanya ada pada ayat hutang ayat tersebut je. Tak ada pada ayat yang lain. Maka tuan-tuan, itu jarang-jarang, sikit sangat. Yang lain semua akan berkait. Sebagai contoh ayat inilah. Bila Allah sebut inni mutawaffika, aku matikan kamu. Baik. Kita tengok ayat seterusnya tuan-tuan. Dalam surah Az-Zumar ayat nombor 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Baik, saudara rahmat Allah sekalian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mematikan diri manusia bila sampai waktu mati. Baik. Allah menggunakan yatawaffa. Okey. Tadi inni mutawaffi pecahan daripada perkataan yatawaffa ini. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang tidak mati dalam tidurnya. Maknanya tuan-tuan, perkataan mati ini, yatawaffa ini merujuk kepada dua. Satu, mati sungguh, satu. Yang kedua, tidur itu juga dikata mati. Boleh tuan-tuan? Jadi Nabi Isa itu diangkat masa dia tengah tidur, ataupun dia tertidur sekejap, lalu diangkat ke langit. Itu tuan-tuan. Jadi kalau kita baca satu ayat saja, maka kita akan nampak, oh, mati ni, Allah mati kan ni. Macam mana pula kata hidup? Sebenarnya dia hidup. Dia hanya tertidur atau terlena sekejap, diangkat oleh Allah SWT ke langit. Berbeza Nabi Muhammad SAW. Rasulullah diangkat itu dalam keadaan hidup sadar. Dia sadar, dia boleh tengok peristiwa Isra Mi'raj satu boleh cerita kepada umat manusia. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diceritakan satu persatu tentang Isra dan Mi'raj. Itu berbeza di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa. Sebab apakah Allah buat begitu, itu hanya Allah yang mengetahuilah. Barangkali kerana tak nak Nabi Isa melihatnya apa semua tu, wallahu a'lam, itu serah kepada Allah. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut. Dan sekiranya Allah nak suruh mati sungguh, Allah pegang roh tersebut dan orang itu mati sungguh. Zaman sekarang ni tuan-tuan, kita pelik juga. Banyak pula orang mati tengah tidur. Tak. Maknanya roh tak masuk balik. Tetapi kalau Allah nak, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, Allah masukkan roh itu semula ke dalam tubuhnya itu, maka dia sadar balik, hidup lagi lah dia, sampailah satu masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita sedih banyak perkara. Kita tengok ahli keluarga kita mati, kita sedih. Kita tengok jiran kita mati, kita sedih. Kita tengok orang aksiden, kita sedih mati. Kita tengok orang tu kena tembak mati, kita sedih. Tapi tuan-tuan, rupanya kita pun mati hari-hari tuan-tuan. Apa dia? Dengan maknanya kita tidur itu sebenarnya mati. Cuma nasib baik pagi tadi Allah hantar balik roh kita, masuk balik dan hidup.
Kalau tidak macam mana tuan-tuan? Malam ni kita tidur macam mana nak kata ni? Tak tahu lagi, ustaz pun tak tahu, tuan-tuan puan-puan pun tak tahu. Cuma kita harapnya semoga Allah panjangkan umur kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan. Jadi kemudian itu Nabi Isa alaihissalam diangkat dan dia tertidur sekejap tu diangkat sehinggalah kemudian Nabi Isa akan diturunkan semula. Baik. Nabi Isa diturunkan semula ini tuan-tuan. Bila dia diturunkan, pada masa itu berlaku satu peristiwa yang sangat besarlah, iaitu turunnya Dajjal. Turunnya Dajjal. Dajjal ini apa kerja buat tuan-tuan? Dia bila turun itu ataupun bila dilepaskan Dajjal itu, maka dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaharaja lela selama 40 hari. Bermaharaja lela 40 hari. Hari pertama macam setahun, hari kedua macam seminggu, sebulan, hari ketiga macam seminggu, hari keempat, kelima, keenam sampai 40 itu macam biasalah. Jadi tuan-tuan, sahabat pun terpacul keluar daripada mulut mereka, hal yang bagi alaina an nusalli khamsa salawat. Ya Rasulullah, macam mana masa tu kami nak sembahyang? Sehari macam setahun. Takkan macam setahun itu sembahyang 5 kali je? Tak. Maka ini tuan-tuan, orang panggil jenis orang yang suka sembahyang, kaki sembahyang. Jadi mula-mula dia tanya sembahyang macam mana. Jadi tuan-tuan, kita ambil sifat ini tuan-tuan, nak pergi ke mana sekalipun sembahyang macam mana. Mudah tak nak sembahyang kat sana? Ada buat persediaan untuk sembahyang tak? Ini kita ambil ini tuan-tuan. Ini sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian Rasulullah suruhlah supaya mengira waktunya seperti mana yang biasa itu dikira, dan akan adalah ulama pada masa itu yang akan melakukan perkara tersebut. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Isa turun itu untuk membunuh Dajjal. Masa dia turun itu, bila masuk waktu salat, kata orang ramai, salli bina. Maksudnya salli bina ini, wahai Nabi Isa, semayanglah bersama kami jadi imam. Jadi imam. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, inna ba'dakum ala ba'din umara. Sesungguhnya kamu ini, di kalangan kamu ini sudah dilantik ketuanya. Maka ketua itulah yang menjadi imam. Siapa dia tuan-tuan? Itulah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Dan tuan-tuan, Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa menjadi makmum. Dan tuan-tuan, Nabi Isa ini sembahyang sejak zaman dia sembahyang dah. Dan Al-Quran sebut dengan jelas ketika mana dia kecil lagi tu, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ketika mana dia kecil tu, dia dibenarkan bercakap untuk bertahan dengan ibunya. Qala inni abdullah, aku ini hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, aku diberi kitab Injil dan juga menjadi nabi. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salah, aku diberi keberkatan di mana saja aku berada dan juga aku diperintah untuk salat. Makna Nabi Isa pada zaman dia salat dah. Cuma syariat dengan cara dia lah. Cara dia ni, kata para ulama, yang sama ialah ada qiyam, ada rokok, ada sujud. Itu salat. Ada qiyam, ada rokok, ada sujud. Sama macam kita. Cuma yang tentu tak sama, kita kata bacaan lah. Sebab Fatihah kan tentu tak ada. Sebab Fatihah baru turun masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa sembahyang dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia turun balik. Jadi seorang nabi yang juga menjadi umat, Nabi Isa seorang nabi asalnya, rasul, kemudian turun itu menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Nabi Isa alaihi salam. Dan terjelaslah tuan-tuan bahawa itulah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Isa panjang umur, tetapi dia akhirnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan dah. Jadi ini kemuliaan Nabi kita. Semoga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan pada ustaz dan tuan-tuan semua.
dan kita dapat beramal dengan segala apa yang kita belajar sikit sebanyak ini tuan-tuan, menjadi panduan hidup kita sehingga kita mati. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.